Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Ismail. Nama matrik saya I18203231. Pada kali ini saya diberi tugasan untuk memberi sedikit ulasan mengenai filem yang terdapat di dalamnya unsur-unsur perkara khurafat. Saya memilih filem Hantu Bonceng di mana dirilis pada tahun 31 Ogos 2011 di Malaysia, dan pengarah filem tersebut adalah Ahmad Idham di bawah syarikat Excellent Pictures. Okey, seterusnya kita ke subtopik yang kita ingin bincangkan pada hari ini. Okey, slide A, saya akan membentangkan sinopsis filem ini, dan pada slide B saya akan menceritakan mengenai perkara khurafat yang terdapat dalam filem ini, dan Atif, iaitu kawan saya, dia akan menceritakan dan membentangkan bagaimana pada slide C bagaimana penyelesaian masalah dari segi undang-undang dan pendidikan pada slide C. Okey, kita ke slide A yang pertamanya. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai sinopsis cerita ini. Okey, yang pertamanya saya ingin ceritakan Amran adalah seorang watak utama dalam cerita ini, di mana dia bekerja sebagai delivery pizza, di mana dalam masa sama dia juga kerap untuk berlumba haram, rempit lah orang kata, kerap untuk berlumba haram. Dan pada satu malam dia selepas selesai dia berlumba haram dan dia telah memenangi perlawanan tersebut, di mana dia dihadiahkan oleh Dani, iaitu pemegang watak antagonis dalam cerita ini. Dani ini adalah actually sebagai musuh dalam cerita ini. Okey, Dani menghadiahkan dia seorang bohsia yang bernama Maya, dan ketika ingin pulang, secara tidak sengaja ada sebuah lori melanggar motor yang Amran naiki, dan Amran pada ketika itu dia sempat untuk lompat dan tak kelanggar lah. Yang kelanggar tu Maya saja. Dan sejak daripada kematian, dan Maya meninggal di tempat kejadian. Dan sejak daripada kejadian itu, Amran ini sering diganggu oleh Maya, di mana dia datang dalam bentuk hantu supaya jenazahnya disempurnakan. Dan Amran pergi berjumpa dengan rakannya yang bernama Kunyit. Mereka berdua pergi berjumpa dengan Halimatun, di mana Halimatun adalah seorang kekasih kepada Amran, dan Halimatun ini juga adalah seorang jururawat di hospital, di mana mereka berjumpa Halimatun ni adalah sebab untuk menanyakan Halimatun sama ada Maya ini mempunyai keluarga ataupun tidak. Tetapi Halimatun tidak ingin menolong mereka kerana Amran telah curang terhadapnya dengan membawa bosnya atau semua. Dan Amran pun dia merasa rusing, dan dia pergilah berjumpa dengan Bomoh, dengan kawan kadangnya itulah Kunyit tu, pergi jumpa Bomoh sehinggalah dia berjumpa seorang ustaz. Dalam lama kelamaan Amran ni pun berubah menjadi seorang yang lebih baik, di mana Halimatun pun setelah melihat dia perubahan yang baik itu berlaku, Halimatun pun sudi ingin menolongnya dan membawa Amran dan Kunyit ini, membawa Amran untuk berjumpa dengan keluarga kepada Maya ni, iaitu adik kepada si Maya ni yang bernama Ayu. Okay, Ayu ini mempunyai kaitan dengan Dani, di mana Ayu ini menjual kakaknya itu Maya kepada si Dani ini untuk diberikan kepada Amran. Dan Maya ini adalah seorang kakak yang agak lurus pendul, di mana bila Ayu suruh buat itu, dia buat ini sajalah. Semua apa yang Ayu suruh buat, kakaknya lakukan saja. Dan sebab tu kita tengok daripada awal filem tu, bila Dani suruh Maya naik motor Amran, dan Maya pun ikut saja naik. Jangan dikatakan lurus pendul. Okey, dan dalam masa yang sama, Ayu ni juga telah menundukkan Amran dengan menggunakan ilmu hitam, iaitu menggunakan nasi kangkang, nasi tangas. Okey, seterusnya setelah mengetahui perkara tersebut, Amran, Halimatun dan kawannya itu Kunyit
membuat rancangan untuk menyerbu mereka di kelab malam. Dani bersama Ayu itulah, bersama polis, bersama kerjasama dengan polis untuk menangkap mereka. Dalam berlaku pergelutan berlaku di antara Ali Matun dan Ayu, gaduh lah. Dan Dani bersama Amran pula kejar-mengejar naik motor. Dan Amran mengejar Dani sehingga pada satu selekoh itu mereka kedua-duanya terjatuh. Dan pada ketika itu Maya datang dalam bentuk hantu itulah, datang kepada Amran dan menunjukkan riak muka Maya dalam keadaan senyum, di mana ini menunjukkan bahawa Amran telah menyempurnakan jenazahnya. Dan Amran pun berasa lega kerana telah menyempurnakan Maya. Amran dan Dani dimasukkan ke hospital dan Amran kembali berbaik-baik semula bersama Halimatun. Sekian. Okey, kita ke slide seterusnya, iaitu slide B, di mana akan membincangkan mengenai perkara khurafat yang terdapat dalam filem. Okey, yang pertama adalah percaya kepada bomoh untuk menghalau hantu. Di mana scene di mana Amran dan kawannya pergi berjumpa bomoh untuk menghalau hantu, untuk menghalau Maya yang datang dalam bentuk jelmaan hantu. Dan yang kedua adalah percaya di mana jika ada orang yang mati tidak dituntut, mayatnya akan datang kembali mengganggu. Di mana Maya dalam cerita ini, Maya meninggal dalam keadaan yang tidak dituntut dan dia datang untuk mengganggu Amran. Ini adalah perkara khurafat ya. Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah nasi kangkang untuk membuatkan lelaki tunduk kepadanya. Okey, dalam cerita tersebut di mana Ayu telah membaca beberapa potong mantra dan sambil meletakkan periuk nasi rice cooker di bawah di antara dua kakinya, dan bagi menyempurnakan nasi kangkang tersebut, dan diberikan kepada Amran supaya Amran ni tunduk kepadanya. Itulah perkara yang ilmu hitam yang khurafat dalam cerita tersebut. Selesai slide A dan B, di mana saya telah menceritakan mengenai sinopsis dan perkara khurafat yang terdapat dalam filem tersebut. Sebenarnya saya serahkan slide C kepada kawan saya. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atif bin Abdul Rauf I18102982 daripada kelas isu akidah grup 1. Saya ingin membentangkan cara selesai masalah dari sudut pendidikan dan juga undang-undang. Di antara perkara khurafat yang ada di dalam filem Hantu Bonceng ialah yang pertama, mempercayai jika orang yang mati tidak dituntut, dia akan menjadi hantu dan mengganggu manusia. Perkara ini banyak kanak-kanak sangat takut dan terkadang ia terbawa di dalam kehidupan, yang mana dia mempercayai hantu akan kacau dia bila mana dia berada di dalam keseorangan. Jika cerita hantu banyak dijadikan filem, maka banyak kanak-kanak akan menjadi lemah dan ketakutan di dalam kehidupan disebabkan otaknya berimajinasi pelbagai hantu yang dia lihat. Baiknya, filem yang ingin diterbitkan perlulah bermanfaat dan menjadi petunjuk kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menggunakan di dalam kehidupan. Unsur mempercayai jika orang yang mati tidak dituntut akan menjadi hantu dan mengganggu manusia perlulah dikaji semula kerana ia akan menjadi kepercayaan kepada masyarakat maupun dewasa. Selain itu, perkara khurafat yang kedua ialah mempercayai bomoh untuk halau hantu. Ini banyak berlaku setiap masa, tidak kira di kala dahulu hingga ke hari ini. Percayaan bomoh ini amatlah tinggi di kalangan masyarakat untuk membuang badi mayat yang dikatakan menghantui di dalam kehidupan. Perkara ini dapat ditapis di dalam filem. Kemungkinan perkara ini dapat menghapuskan kepercayaan masyarakat akan datang kepada bomoh. Sesebuah cerita untuk menghiburkan masyarakat boleh dilakukan, akan tetapi unsur-unsur negatif perlulah dielakkan supaya perkara tersebut tidak terserap di dalam kehidupan kanak-kanak agar mereka tidak mempercayai dan melakukan perkara tersebut di masa akan datang. Bukan itu saja, perkara khurafat yang ketiga di dalam filem tersebut ialah
nasi kangkang untuk membuat lelaki patuh kepadanya. Nasi kangkang adalah salah satu cara untuk seorang perempuan membuat lelaki tunduk dan patuh kepadanya. Ia dibuat dengan cara mengangkang di atas periuk yang berisi nasi dan dibaca mentera supaya sesiapa yang makan akan patuh kepadanya. Cara ini menjadi isu apabila diletakkan dalam filem dan akan menyebabkan budak-budak terikut dengan cara tersebut, dan ia membuat isteri yang bermasalah rumah tangga akan turut terikut supaya masalah tersebut dapat diselesaikan. Hal ini perlu ditapis dan diperketatkan supaya perkara ini dapat dielakkan di dalam sesebuah filem agar perkara negatif tersebut tidak ditiru oleh penonton. Kesimpulannya daripada filem tersebut, jika sebuah filem hantu diterbitkan, tidaklah menjadi masalah sebagai hiburan untuk penonton atau masyarakat. Akan tetapi, filem tersebut perlulah ditapis dan perkara-perkara negatif, unsur-unsur khurafat perlulah dikawal supaya perkara tersebut tidak berlaku kepada masyarakat dan tidak akan dilakukan oleh masyarakat yang akan datang, sama ada kanak-kanak maupun orang dewasa.